Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, anda bersama saya Ustazah Siti dalam rancangan 5 minit tazkirah. Alhamdulillah, hari ini telah pun masuk hari yang ke-7 kita semua berpuasa. Semoga segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sebagaimana yang kita ketahui, Ramadan adalah bulan di mana segala amalan, amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Oleh itu, kita sebagai Islam dianjurkan untuk memperbanyakkan amalan, bukan sahaja amalan yang wajib, malah amalan-amalan sunat. Okey. Di dalam kesibukan kita dalam melaksanakan aktiviti seharian, kadang-kadang kita rasa kita tidak sempat untuk melaksanakan ibadah. Contohnya, pagi pergi sekolah, petang kafar, balik rumah dah penat. Jadi kita rasa kita tak ada kerja, tak ada masa untuk nak melaksanakan amal ibadah. Sedangkan terdapat banyak perkara-perkara ataupun amalan-amalan yang boleh kita lakukan dalam masa yang ringkas, singkat, tetapi mempunyai ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah. Di sini Ustazah ingin kongsikan beberapa amalan-amalan ringkas yang boleh kita lakukan, seperti sewaktu menunggu sebelum balik, menunggu ibu bapa, ataupun waktu di dalam kelas, sambil-sambil kita buat kerja, kita boleh laksanakan perkara-perkara ini. Ringkas sahaja, tetapi insya-Allah ganjaran pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, contoh yang pertama, kita boleh membaca surah Al-Ikhlas. Okey, semua murid, saya rasa semua murid tahu surah Al-Ikhlas macam mana, betul tak? Okey, surah Al-Ikhlas ada berapa ayat? 4 ayat sahaja, ringkas sahaja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ringkas sahaja. Tetapi sebenarnya ganjaran pahala sangat besar di sisi Allah. Di dalam 1 minit kita boleh membaca surah Al-Ikhlas ini anggaran dalam 10 kali bacaan. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai akhir ayat sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah di syurga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi membaca surah Al-Ikhlas sebagai amalan mengisi masa terluang ini sangat-sangat dituntut dan insya-Allah memperolehi ganjaran pahala. Antara fadilat lain membaca surah Al-Ikhlas ialah Allah sangat-sangat mencintai orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Yang kedua, surah Al-Ikhlas bersamaan dengan 1/3 Al-Quran. Jadinya sangat besar ganjaran pahalanya. Yang ketiga, surah Al-Ikhlas juga adalah penyebab untuk masuk syurga. Dan akhir sekali, surah Al-Ikhlas ini menjadi perlindungan jika dibaca dengan surah Al-Alaq dan juga surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Okey, itu satu. Yang kedua, antara amalan lain yang boleh kita lakukan dalam masa yang singkat tapi besar ganjarannya, iaitu berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Maksudnya, barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, nescaya Allah akan turunkan rahmat ke atasnya 10 kali ganda. Hadis riwayat Muslim.
kita memang dianjurkan untuk sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi setiap selawat, Tuhan akan memberi 10 salam kepada kita. Salam sini bermaksud dirahmati kehidupan kita, dipermudahkan segala urusan dan sebagainya. Dan yang ketiga, Ustazah ingin kongsikan di sini ialah beristighfar, memohon keampunan daripada Allah. Setiap kali kita beristighfar, Tuhan akan memberi kegembiraan, kelapangan dan memberi rezeki dari arah yang kita tidak sangka. Seperti sebuah hadis baginda Nabi SAW, barang siapa yang sentiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya, kelapangan bagi setiap kesempitannya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Okey, di antara kelebihan-kelebihan lain beristighfar. Yang pertamanya, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai manusia biasa, sudah tentulah kehidupan seharian kita tidak lari daripada melakukan dosa-dosa. Jadi salah satu cara yang boleh kita lakukan untuk menghindarkan diri daripada mengumpul banyak dosa ialah dengan beristighfar kepada Allah. Kemudian yang kedua, antara kelebihannya ialah dimakbulkan segala permintaan dan hajat. Orang yang sentiasa beristighfar ni, insya-Allah hatinya semakin hari semakin bersih. Apabila hati kita semakin bersih, insya-Allah kita akan menjadi lebih rapat dengan Allah dan mudah untuk dimakbulkan segala permintaannya. Dan yang ketiga ialah bertambah kekuatan serta dijauhkan dari azab dan bala. Okey, itu sahaja yang Ustazah ingin kongsikan, tiga perkara ringkas yang kita boleh lakukan dalam masa yang singkat, di mana sahaja, di bila-bila masa, di dalam kelas, di sewaktu menunggu ibu bapa dan sebagainya, boleh dilakukan dalam masa yang singkat tetapi mempunyai ganjaran pahala yang sangat besar. InsyaAllah kita cuba lakukan bersama-sama. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.